Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hari ini kita akan baca hikmah yang ke-26. Hikmah yang ke-26. Sebahagian tanda berjaya pada amal dan cita-cita. Apabila dalam kalam hikmah yang lalu dia mengajarkan kepada kita bahawa sesuatu maksud, keinginan atau cita-cita akan berhasil bila kita mencarinya dengan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud dan cita-cita itu tidak mudah mencapainya. Adapun sebalik itu, keinginan tersebut susah untuk kita dapat capainya apabila kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dalam hikmah yang ke-26 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan kepada kita tentang berjayanya atau tidak kita dalam perjuangan hidup pada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya pada ajaran-ajaran agama kita seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matan dia, min alamatin nujhi, sebahagian tanda sukses pada segala kesudahan, fin nihayati, yakni ketaatan kepada Allah ialah kembali kepada Allah pada permulaan. Okey, itu matan dia. Syarahnya yang pertama, kita selaku sebagai hamba Allah belum dapat mengetahui apakah amal ibadat kita diterima Allah atau tidak. Bahkan bukan masalah ibadat saja, seperti pekerjaan, perjuangan yang bersifat ibadat. Misalnya perjuangan mencapai sesuatu maksud yang baik mengenai perbaikan hidup. So kita juga belum tahu apakah kita sudah sukses pada mencapainya atau tidak. Okay. Poin dia, kita tak tahu ibadat kita itu diterima Allah atau tidak. So untuk mengetahuinya, ni kalam hikmah yang kita baca ni, dia mengungkapkan kaedah, iaitu apabila kita kembali kepada Allah pada permulaan sesuatu amal atau sesuatu perbuatan atau sesuatu perjuangan, kembali kepada Allah tu, saya dah sebut, maka insya-Allah kita akan berjaya. Jadi yang dimaksudkan kembali kepada Allah ialah niat kita tu, dan maksud kita baik dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. So hang nak ibadat tu, starting niat tu untuk siapa? Kerana apa?
Siapa hang buat? Tuan tengok di situ tu. Kalau kerana Allah semata-mata, kita serahkan kepada Allah dan mohon bantuannya. Kerana Allah kita buat ibadat tu, niat pertama sekali baik, dan masa kita praktikal tu, masa kita buat, kita tak lupa dia. Di samping kita mohon kepadanya, mohon bantuan daripadanya, apa yang kita hadapi tu supaya Allah mudahkan segala urusan kita. Nampak? Okey, ini yang pertama, kaedah dia. So sebelum you nak buat satu ibadat, you mesti tanya niat apa you buat. Okay, saya buat lillahi ta'ala, kerana Allah. Okey, dalam perjalanan you buat tu, jangan lupa dia, dan jangan lupa untuk memohon bantuan daripadanya. InsyaAllah urusan tu akan jadi mudah. Okey, itu kaedah satu. Yang kedua, apabila niat kita, okey, di permulaan tidak baik, tidak suci dan tidak murni, atau baik, macam kita sebut pertama tadi kan. So yang kedua ni, sama ada niat dia itu tidak baik, tidak suci, ataupun niatnya baik dan suci di permulaan, tapi bila dia nak buat, dia lupa kepada Allah. Tu, dalam on the way dia dah buat tu kan, dia lupa kepada Allah. Waktu tu dia hanya melihat keadaan kepandaian dia, melihat kepada kekuatan dia, melihat kepada usaha, perbuatan dia itu, yakni segalanya itu kita lah yang berusaha dan menghasilkannya. Nampak tak? Niat hang pada mula baik ke ataupun tak baik, tapi masa hang nak buat tu, hang sadar daripada kepandaian hang, kecerdikan hang. Hang rasa dengan apa yang hang akan buat ni akan dapat mana tu? Kita lah yang berusaha dan menghasilkannya, tanpa ada semiang pun dalam hati kita kepada Allah, tak sandar kepada Allah. Maka ini adalah bahawa kita kesudahan dia, you akan dapat kerugian. Kita tidak akan berjaya di pengakhiran. Okey. Ataupun jika dia berjaya, kalau hang dapat juga benda tu, tapi tidak ada keberkatan padanya. Okey, nampak tak? Saya ulang lagi sekali. You start nak buat, sama ada you ingat kepada Allah ataupun you tak ingat kepada Allah. Tapi bila you dah praktikal, dah proses tu, you sandar kepada kepandaian you, hang rasa hang mempunyai kekuatan, benda tu dah biasa, dah lama dah aku buat, tak ada semiang pun Allah dalam hati hang bahawa dia yang menyempurnakan benda tu. Usaha hang boleh buat tu, kekuatan dia baik hang. So masa nak proses tu, hang tak ingat Allah sikit pun. Di akhirnya hang akan dapat dua. Sama ada hang tak berjaya di pengakhiran, ataupun hang dapat tapi tidak ada keberkatan padanya. Okay. Inilah yang dimaksud ada sebuah syair, dia kata dalam ni, apabila anda tidak dibantu Allah pada apa yang anda tuju, maka tidak ada jalan bagi makhluk kepadanya. Maka jika Allah tidak menunjukkan anda setiap jalan, anda akan sesat. Nampak? Meskipun bintang-bintang di langit menjadi dalil dan petunjuk jalan.
Syair ini memberikan pengertian kepada kita bahawa bila Allah tidak membantu kita pada sesuatu maksud dan tujuan, cita-cita kita, maka pasti kita tu akan sesat dalam perjalanan. So apabila kita telah sesat arah dalam perjalanan, so kita pasti tidak akan selamat sampai pada tujuan. Meskipun bintang-bintang di langit akan menjadi penunjuk jalan, namun tak akan ada faedahnya. Walaupun hampa pakai spotlight yang paling terang dia suluh jalan, tapi tak ada faedah spotlight itu suluh jalan. Melain kalau bukan kerana Allah yang menunjukimu. Tu. Dua. Yang ketiga, panas sangat tau ini. Sehubungan dengan ajaran tersebut, so ada seorang ahli tasawuf yang bernama An-Nahjuri. Panggilan dia Abu Ya'qub. Nama dia Ishaq bin Muhammad. Dibangsakan kepada kampung Nahjur di Iran. Okey. So dia kata, barang siapa yang kenyangnya dengan sebab makanan, ia akan sentiasa lapar. Barang siapa yang kayanya dengan sebab harta, ia sentiasa fakir. Barang siapa tujuannya selain Allah pada mencapai keperluannya, dia sentiasa diharamkan dari maksudnya. Dan barang siapa mengharapkan pertolongan selain Allah pada pekerjaan yang dihadapinya, maka ia sentiasa akan hina dina. Tu. Perkataan ini pada lahirnya aneh, seolah-olah tidak masuk akal. Tapi apabila kita naik kepada akidah tauhid yang hakiki, maka atas itulah ditempatkan perkataan ini. Kita harus yakin bahawa nasi tidak mengenyangkan, air tidak memuaskan, pisau tidak memutuskan, dan lain-lain. Tapi yang mengenyangkan Allah. Pada ketika nasi itu sampai ke dalam perut, nampak? Masuk nasi, suap nasi masuk. Yang bagi kenyang tu Allah. Hang isi saja. Yang memuaskan, menghilangkan dahaga adalah Allah. Pada ketika air itu diminum, minum dulu. Tu dia. Nampak? Dia bila masuk, hak yang bagi rasa tu hilang dahaga hang, siapa dia? Allah. Dan juga yang memutuskan adalah Allah. Ketika bertemu mata pisau yang tajam dengan benda yang disiat. Nampak? So, kena saja yang bagi putus itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Apabila akidah seseorang di luar itu, maka pada hakikatnya jiwanya akan sentiasa lapar. Nanti dia sebut benda tu. Meskipun dia kenyang, jiwanya akan sentiasa haus. Kalau hang tak boleh meyakini seperti mana dia sebut tadi, meskipun ia puas dan lain-lain, meskipun kenyataan hakikat di atas jarang ditemui oleh manusia biasa lah. Benda hak kita cerita tadi ni, dia bukan ada pada semua orang. Tetapi kenyataan hakikat itu telah ditemukan dalam sejarah. Kalau cerita pasal sejarah, ada. Dan juga oleh sebahagian manusia, cuma kita tidak mengetahuinya.
Ada benda tu berlaku tapi kita tak tahu. Kalau kita nak tengok sejarah dalam Quran, lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lemparkan tubuhnya ke dalam api yang besar. Api itu hukumnya membakar, kan? Api hukumnya bakar, tapi bila dicampak dia masuk dalam, dia tu tak terbakar. Itu dia merombak hukum sebab dan akibat. Siapa yang rombak tu? Allah. Okay. So di sini dia ada bawa cerita sikit lah, yang untuk kita muhasabah. Allah ni dia sayang. Tara mana Allah tu sayang kepada kita. Saya kena bacalah yang ni. Okay. Wahai anak Adam, aku jadikan engkau di dalam perut ibumu. Aku tutup mukamu dengan lapisan yang menutup, supaya engkau tidak takut di dalam rahim. Aku jadikan mukamu berpaling ke belakang ibumu, supaya engkau tidak mendapatkan gangguan dari bau makanan yang masuk dalam perut ibumu. Waktu kita kecil, belum keluar lagi daripada perut mak kita ni. Ini dia cerita. Aku jadikan sebelah kanan dan kirimu tempat bertelekkan, iaitu hati di sebelah kanan dan limpa di sebelah kirimu. Aku ajarkan engkau berdiri dan duduk di dalam perut ibumu. Maka adakah seorang selainku yang kuasa atas demikian itu, yakni Allah? Adakah orang lain yang boleh buat macam tu? Tak kala telah cukup masa kandungannya, aku wahyukan kepada malaikat yang khusus ditugaskan untuk rahim-rahim, agar malaikat itu mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Malaikat itu mengeluarkan engkau dengan bagian-bagian dari sayapnya. Tidak ada bagimu gigi yang menggigit, tangan yang berkuasa dan berusaha untuk itu. Hang tak ada gigi, hang tak ada tangan, apatah lagi nak ada kudrat, tenaga untuk itu, untuk bergerak. Aku terbitkan untukmu air dalam 2 urat kecil pada dada ibumu. Air itu mengalir menjadi susu yang bersih, panas di waktu dingin dan dingin di waktu panas. Aku berikan rasa cinta kepadamu dalam hati ayah dan ibumu. Kedua orang tuamu tidak kenyang makan sehingga engkau kenyang lebih dahulu. Kedua orangmu tidak bisa tidur sehingga engkau tidur terlebih dahulu. Kemudian tak kala telah kuat tulang belakangmu dan kuat pula kulitmu, engkau menentangku dengan maksiat dan durhaka. Engkau berpegang atas makhluk dan tidak berpegang ke atasku. Engkau tutup dirimu dari orang-orang yang melihatmu, tetapi engkau menentangku dengan maksiat dan durhaka dalam persembunyianmu. Engkau betul-betul tidak malu padaku. Sungguh pun begitu, jika engkau memohon dan berdoa kepada aku, doamu akan kuperkenankan jua. Dan jika engkau meminta kepada aku, permintaanmu akan kukabulkan. Dan jika engkau bertaubat dan kembali kepada aku, nescaya taubatmu akan kuterima jua. So, dari hal keadaan ini, cerita ini memberikan kesimpulan kepada kita bahawa demikianlah, begitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Tapi gamak kita selaku hamba Allah, makhluknya, sering melupakan dia di dalam pekerjaan-pekerjaan. Kita tak ingat kepada dia, sanggup kita lupa dalam pekerjaan kita tu. Kita tak boleh ingat dia, perbuatan-perbuatan yang kita hadapi. Kerana itu, apabila kita ingin berjaya pada satu maksud dan tujuan, okey, dengan baik, dipimpin oleh Allah, sehingga kita tenteram dengannya, sekali-kali jangan
Jangan kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada permulaan apa sahaja dari pekerjaan dan amal yang kita hadapi. Selesai. Okey. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kesimpulan dia, kembali kepada Allah dan tidak melupakannya pada permulaan. Sudahlah, kita buat setiap hari urusan. Makan, minum, tidur, apa jua. So, ingatlah kepada Allah setiap daripada permulaan proses sehinggalah pengakhirannya. InsyaAllah akhir tu kita akan berjaya dengan bahagia. Yang ke B, kembali kepada nafsu dan keakuan kita pada permulaan pekerjaan yang kita hadapi. Itu adalah petanda kalau kita letak kita ni pandai dan kita ingat pada mula ataupun kita tak ingat pada mula, dalam proses tu kita 100% kita benda ni selalu aku buat, benda ni hari aku buat. Hang rasa no. So bila kita sandar daripada kebiasaan kita, kekuatan kita, kebolehan kita, akhirnya kita akan rugi. Sama ada tak sampai ataupun sampai tapi tak ada keberkatan padanya, hidup kita kecewa. Dan C, B saja. 2. Mudah-mudahan ajaran ini dapat kita amalkan sehingga kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada maksud apa saja kita kehendaki. Semoga segala cita-cita kita berjaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Mudah kita faham dalam kita beribadat. Niatnya satu, untuk memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. So dalam ibadat kita mohon semoga Allah memberi bantuan, semoga Allah memberi kemudahan. Tidak ada kekuatan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, melainkan dengan kekuatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan taufik kepada kita. Sekian, InsyaAllah nanti kita akan sambung pada hikmah yang ke-27, cemerlang kesudahan kerana cemerlang permulaan. Lanjutan daripada hikmah yang ke-26. Okey. Terima kasih banyak tuan-tuan sudi menonton video pengajian Al-Hikam ini. Kalau tuan-tuan rasa dia bermanfaat, share lah kepada kawan-kawan yang ingin mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.